Pasaran semakin panik menjelang keputusan Fed yang semakin hampir. Para pedagang duduk di luar pasaran dan berspekulasi tentang betapa agresifnya tindakan Rizab Persekutuan untuk menaikkan kadar faedah. Persoalannya pada ketika ini ialah sama ada FOMC akan meningkatkan kadar dana sebanyak 75 mata asas atau membuat kenaikan kadar jumbo sebanyak 100 mata asas. Jawapannya akan dapat kita ketahui pada sesi dagangan New York. Minggu ini, banyak bank pusat utama mengadakan mesyuarat dasar. Bank of Japan akan menjadi yang pertama selepas Fed AS mengumumkan tetapan dasarnya. Jepun antara negara yang terjejas oleh trend inflasi yang tinggi di seluruh dunia. Kadar tahunan inflasi pengguna Jepun meningkat kepada 3% pada bulan Ogos. Walau bagaimanapun, pihak berkuasa monetari berpegang teguh pada pendiriannya. Bank Pusat Jepun masih mengekalkan kadar faedah di wilayah negatif. Apa yang mampu dibuat hanyalah campur tangan lisan dengan memberi ulasan mengenai kelemahan berpanjangan yen yang menimbulkan ancaman kepada kesihatan ekonomi. Namun begitu, campur tangan lisan sedemikian tidak menimbulkan tindak balas di kalangan peserta pasaran. Pada hari Khamis, Bank Pusat Jepun dijangka menahan kadar dasar utama pada negatif 0.1% dan mengulangi mesej yang sama bahawa langkah wajar bagi pelonggaran monetari selanjutnya akan diambil jika perlu. Pihak pengawas selia komited kepada dasar aturan lembut yang berlawanan dengan retorik yang biasa diambil oleh bank-bank pusat di seluruh dunia. Reaksi pasaran berkemungkinan menyokong mata wang Jepun kerana pedagang masih akan bertindak balas terhadap kemaskini dasar Fed dan akan menetapkan keuntungan pada kedudukan beli bagi dolar AS. Pedagang masih boleh mengekalkan kedudukan jual bagi dolar AS berbanding pound sterling walaupun pasaran telah menentukan harga kenaikan kadar Bank of England sebanyak 50 mata asas kepada 2.25%. Isunya ialah metrik makroekonomi baru-baru ini menunjukkan bahawa ekonomi British jauh lebih lemah berbanding ekonomi Amerika. Laporan CPI UK mendedahkan bahawa inflasi tidak semakin perlahan, malah tidak juga mendata. Penganalisis termasuk Bank Pusat Britain memberi amaran bahawa harga pengguna boleh melonjak kepada 13.3% secara tahunan pada bulan Oktober dan ekonomi sudah pun tergelincir ke dalam kemelesetan berpanjangan yang boleh berterusan sekurang-kurangnya sepanjang 5 suku tahunan. Pelabur berkongsi harapan pesimis. Akibatnya, pasangan pound dolar telah terperangkap pada tahap paling lemah dalam tempoh 37 tahun yang merupakan paras terendah baharu dalam sejarah. Sentimen dagangan sukar untuk membuat kemajuan pada hari Jumaat kerana Market Economics akan mengeluarkan satu siri PMI untuk negara ekonomi maju. Pada hari Jumaat, pelabur akan mendapat tahu keluaran PMI awal bagi bulan September yang akan memberi isyarat arah aliran negatif dalam semua ekonomi maju dan sektor ekonomi iaitu sektor pembuatan dan perkhidmatan. Pelabur sangat sensitif dengan keluaran data ekonomi Jerman yang merupakan kuasa terbesar bagi ekonomi Eropah. Aktiviti perniagaan Jerman terjejas oleh ancaman krisis tenaga di Eropah, ketegangan geopolitik dan kemelesetan global yang semakin menjulang. Seterusnya, pada akhir minggu dagangan, peserta pasaran akan dapat menilai arah aliran dalam aktiviti pengguna di Kanada. Pada hari Jumaat, Kanada akan melaporkan jualan runcitnya untuk bulan Julai. Namun, aktiviti pengguna bukanlah kriteria utama untuk ekonomi Kanada. Oleh itu, keluaran berita ini merupakan kepentingan kedua dalam sentimen pasaran. Pengecupan dalam jualan runcit akan memulihkan permintaan untuk dolar AS bagi pedagang yang membuat spekulasi bagi pasangan mata wang USD CAD. Sekian kalender ekonomi untuk separuh masa kedua minggu dagangan ini. Terima kasih dan jumpa lagi.